Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi untuk belajar mata pelajaran Al-Quran bagi tahun 6. Surah hari ini ataupun tajuk hari ini surahnya surah Al-Qamar. Mana surah Al-Qamar? Surah Al-Qamar ayat 50 hingga 55. Ni surah Al-Qamar. Boleh cari dalam Quran surah Al-Qamar ayat 50 hingga 55. Ni muka surat dalam Quran 531. Boleh cek. Kemudian kita akan belajar juga hari ini, insya-Allah kita akan menyentuh hukum tajwid. Hukum tajwid. Nak belajar lebih khusus tentang idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah kita boleh cek dalam buku teks, nanti Ustaz akan gunakan juga buku teks muka surat 34. Okey, tarikhnya pada hari ini masa pukul 10.30 hingga pukul 12.30 hari Jumaat. Baik. Sebelum kita belajar ilmu tajwid, kita baca dulu surah Al-Qamar tadi ayat 50 hingga 55. Mudah-mudahan bertambahnya keberkatan hidup kita bila mana kita mulakan kehidupan kita ataupun hari kita ini dengan membaca kalamullah. Kamu boleh ikut Ustaz sama-sama. Ustaz baca satu perkataan ataupun dua perkataan. Ustaz baca pendek-pendek supaya kamu boleh ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amruna illa wahidun kalah. Wa ma amruna illa wahidun kalamhin bil basar. Walaqad ahlakna asya'akum fahal mim muddakir. Wa kullu syai'in fa'alu fi zubur. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Innal muttaqin fi jannatin wa nahar. Fi maq'adi sidqin indama. Semula. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Baik, sadaqallahul azim. Mudah-mudahan kamu boleh ikut satu ataupun dua perkataan. Kamu boleh ulang semula YouTube ni ya. Baik, sekarang kita masuk pula perbahasan mengenai hukum tajwid. Okey, hukum tajwid kita berkaitan dengan ini dia, idgham bila gunnah. Nak kenal dia macam mana, bagi yang masih belum mampu baca jawi dengan baik, jangan risau, Ustaz ada sediakan di sini. Ustaz ada sediakan di sini. Bantuan. Ustaz rumikan. Rumikan tulisan jawi ni untuk membantu kamu. Bagi yang boleh baca jawi, kamu boleh baca tu yang ni ya, boleh baca yang ni terus. Bagi yang masih belum, kita ambil di sini. Nak kenal idgham bila gunnah tu macam mana? Dia sebut idgham bila gunnah akan terjadi apabila nun mati. Ni nun mati. Nun yang tak ada baris ni lah. Nun mati. Atau tanwin. Tanwin apa dia tanwin? Tanwin yang ni. Sama ada baris dua di atas, sama ada baris dua di bawah, sama ada baris dua di depan. Ini semua kita sebut tanwin. Tanwin. Bertemu dengan huruf ra. Pertama bertemu dengan huruf ra atau disebut atau huruf lam. Mana ada dua je.
Huruf idgham bila gunnah ni rupanya ada 2 huruf sahaja. Ada 2 huruf saja. Apa dia? Pertama, lam. Yang kedua, ra. Yang kedua, ra. Saya ulang. Nak kenal idgham bila gunnah macam mana? Apabila nun mati, adanya nun mati atau tanwin. Salah satu ni, sama ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ra atau lam, maka kita akan sebut itu hukumnya idgham bila gunnah. Baik, kita tengok. Seterusnya, cara bacaannya ialah idgham bila gunnah kita baca macam mana? Memasukkan bunyi nun, nun mati tadi, bunyi nun atau tanwin tadi, bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf ra. Huruf ra atau lam tanpa dengung. Tak nampak lagi tak apa. Kita cuba baca. Kamu dengar je bacaan Ustaz ya. Dengar bacaan Ustaz. Okay. Contoh idgham bila gunnah yang pertama ya. Contoh yang pertama ni. Contoh yang pertama ni. Contoh yang pertama. Ustaz ambil daripada sini je. Kamu nak salin nanti pun salin daripada sini. Daripada sini sampai sini. Kamu perhatikan di sini. Yang warna merah ni. Warna merah ni. Bahagian sini ya. Syaitanir rajim. Syaitanir rajim. Nirrajim. Di sini apa yang berlaku? Apa yang menyebabkan jadi idgham bila gunnah? Adanya baris 2 di bawah. Baris 2 di bawah ataupun disebut tanwin tadi, baris 2 di bawah. Bertemu dengan huruf apa? Selepas tanwin tadi adalah huruf apa ni? Huruf ra. Tanwin bertemu apa? Bertemu ra. Maka sebab tu jadi idgham bila gunnah. Bacaan dia nak syaitanir rajim, nirrajim. Kita tak baca syaitanir rajim, syaitanir rajim. Tu macam tu ya. Yang kedua sama juga. Kamu ambil daripada sini nanti. Kalau nak salin. Mirrabbika. Mirrabbika terjadi sebab apa? Sebab nampak nun mati. Nun mati, nun tak ada baris tu. Bertemu dengan apa? Bertemu ra. Nampak? Maksud bertemu tu selepas huruf nun mati tu adanya huruf ra ataupun lam. Maka hukumnya idgham bila gunnah. Yang lain yang ketiga, ar-ra'ahu. Ambil di sini. Ar-ra'ahu. Yang keempat, ambil di sini. Isyatir radiyah. Isyatir radiyah. Tirradiyah. Yang kelima, ambil daripada sini. Dengar bacaan Ustaz. Mirrahiq. Mirrahiq. Nun mati tapi kita tak sebut nun tu dengan jelas. Tu masuk mirra. Tak sebut min ra. Itu maknanya kurang tak jelas. Mirra. Mirra. Seterusnya yang lain, ambil daripada sini. Yakullahu. Nampak? Yakullahu. Nun tu terus masuk ke dalam huruf lam. Nun terus masuk dengan huruf lam. Ni nun mati bertemu dengan huruf lam. Yakullahu. Macam tu bacaan dia. Yang ni. La illam. La illam. La illam. Itu cara dia. Macam sebelah tadi semua huruf ra kan. Huruf ra dah. Kita dah dengar tadi bacaan contohnya di sini. Huruf ra. Kita dah dengar dah tadi. Cara bacanya. Huruf lam pula di sini. Sebelah ni huruf lam. Sini ra. Sini huruf lam. Contoh bagi huruf lam. Yang ni ambil daripada sini. Sampai sini. Yauma idzilli. Yauma idzillillah. Yauma idzillillah.
Itu cara bacaannya. Kemudian yang ni ambil daripada sini sampai sini. Wailul likulli, wailul likulli. Wailul likulli. Kemudian ambil daripada sini sampai sini. Humazatil lumazah, humazatil lumazah. Humazatil lumazah terjadinya idgham bila guna. Kenapa? Kerana adanya baris 2 di bawah bertemu siapa? Bertemu huruf lam. Maka sebab tu dia jadi idgham bila guna. Dan contoh yang terakhir yang ambil daripada sini. Ustaz buat tanda-tanda garis-garis ni tadi. Ni untuk mudah kamu salin dalam buku nanti dari mana ke mana. Dan keluarkan sebab dia. Kenapa dia disebut idgham bila guna? Apa sebab dia? Apa sebab ni? Contoh macam Ustaz sebut tadi lah. Yang ni. Kenapa yang disebut idgham bila guna? Kerana yang ni contohnya tanwin baris 2 di bawah ni bertemu huruf ra. Kalau yang ni nun mati bertemu dengan huruf ra. Begitu yang lain. Begitu juga yang lain. Yauma idzil la khabir. Yauma idzil la khabir. Itu cara bacaannya. Okey, dah habis dah kita sentuh hukum idgham bila guna. Maka tinggallah masanya pula kita nak buat latihan untuk memperkukuhkan ingatan dan juga kefahaman kita terhadap hukum idgham bila guna. Contohnya kamu salin nanti dalam buku tulis. Salin apa ni dia Ustaz sebut? Salin nota di atas. Nota di atas. Yang mana nota? Nota yang ni. Nota idgham bila guna tadi. Ini. Bagi yang tak mampu membaca jawi lagi, kamu boleh salin yang ni. Yang mampu baca jawi, kamu salin yang ni. Info ni. Salin yang ni satu. Yang tak mampu baca jawi, salin ni yang rumi ni. Kemudian ada salin yang tu. Kemudian kamu kena salin ke berapa dah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 contoh ni. Ni. Semua salin. Salin yang ni. Salin yang ni, salin semua ni. Ni semua kena salin. Salin ambil yang pendek-pendek je lah yang Ustaz dah buat ni. Pendek-pendek ni kamu salin macam tu je. Contohnya buat macam ni. Nombor 1. Contoh Ustaz dah buat tadi nombor 1 kan yang ni. Syaitanir rajim. Kamu salin je tulis Syaitanir rajim. Kemudian bagi tahu sebab dia. Tepi ni sebab dia. Apa dia? Sebab dia ni dia. Tanwin, nampak tanwin. Ini sebut tanwin. Bertemu ra. Ni ra. Kamu tulis macam ni. Saya nak bagi kamu faham. 10 contoh tu tulis sampai 10 dan sebab dia. Tulis dalam buku tulis Al-Quran. Cukup setakat itu. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita atas apa yang kita belajar pada hari ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.